Dia panggil, kalau kita mampu buat benda tu dan mungkin kita lakukan, itu amal orang panggil. Tapi kalau benda tu sudah tidak mungkin kita buat, itu orang panggil angan-angan, tamanni. Itu dia beza. Ini harapan dan keinginan manusia. Imam Bukhari bawa mari ayat Quran ini. Nak cerita angan-angan, harapan, keinginannya nak gapo, macam-macam dalam dunia ni. Orang ni nak gani, orang ni nak gani. Apakah itu tanda dia telah berjaya, dia telah mencapai kelebihan, dia telah beruntung? Tidak sungguh tu. Kalau budak-budak nak lulu periksa, itulah harapan dia, itulah keinginan dia. Sekat tu, lepas tu orang tua dia tidak nak gitu. Lepas tu kalau lulu periksa tu untuk apa? Dia pergi lebih lagi. Nak cerita di sini tidak akan hak sebenarnya, tidak akan berjaya sebenarnya. Hak berjaya sebenarnya orang yang terhindar dari neraka dan boleh masuk ke dalam syurga, itulah orang yang berjaya. Hak lain-lain itu bukan sebenar. Kalau dapat, kalau gapo pun sementara sahaja. Hak sebenarnya berjaya iaitu masuk syurga, terhindar dari neraka. Itu hak sebenar. Jadi sepatutnya keinginan kita, harapan kitanya hak itulah. Kita gantung situ, jauh. Bukan gantung pada untuk ni untuk ni untuk ni yang dekat-dekat itu. Tidak. Sebab itu bukan kejayaan yang sebenar. Adapun kehidupan dunia ni, walaupun kata kita berjaya, kita gapo pun, itu mata'ul ghurur, iaitu kesenangan ataupun mata benda yang memperdayakan. Biarkan mereka makan dan menikmati apa yang ada di dalam dunia ni, dan leka dengan harapan mereka, keinginan mereka, nanti mereka akan tahu. Jadi maknanya kalau sekadar makan minum berseronok, mewah, hidup dalam dunia ni tak ada gapo. Bahkan itu kita manusia ni ada tanggungjawab, akan tahu hak sebenarnya macam mana. Hak tu tak boleh. Maknanya hidup sekadar begitu saja. Hidup cara lagu tu cara orang kafir, bukan cara orang Islam. Ali berkata, Ali ni maksudnya Sayyidina Ali, dunia telah berpaling belakang, dunia pergi berpaling belakang kepada kita. Akhirat datang menghadap, dengan menghadap kepada kita. Masing-masing ada anak dia. Jadilah kamu anak akhirat, kata. Jangan jadi anak dunia. Jadi dunia ni, hakikat dunia, dia semakin meninggalkan kita, semakin jauh meninggalkan kita. Umur seseorang itu daripada kecil, bila dia tu kau besar, maknanya dunia kau jauh daripada dia. Bukan kata kau dekat. Tetapi kalau kita fikir dengan cara biasa, kita dekat dan nak mencapai kejayaan, itu kejayaan dunia. Sebenarnya kita semakin jauh daripada dunia. Hakikat. Hak kita kata kalau kita buat benda ni, kita akan dapat kejayaan ni. Kita akan berjaya kalau boleh projek ni, kita akan dapat sekian-sekian banyak duit. Itulah kejayaan kita. Kita berasa dekat. Itu sebahagian daripada dunia. Sebenarnya kita ni semakin jauh daripada dunia. Dunia tinggal kita. Kita duduk kejar dia. Maknanya sia-sia, tak kena tu lagu tu. Hak sepatutnya kita kena adab, hak sedang nak mari kau dekat dengan kita. Kau dekat dengan kita. Hak kau dekat dengan kita, kau mari dekat kita tu, apa dia? Iaitu akhirat. Jadi dalam istilah hadis, dalam istilah Quran ni, kalau kata dunia akhirat ni, dia bukan makna akhirat, bukan makna akhirat no, dunia ni juga. Tetapi amalan-amalan atau pekerja-kerja yang ada kaitan dengan akhirat, itu orang panggil akhirat. Yang langsung tidak ada kaitan dengan akhirat, kita tak ada ingat untuk akhirat, itu dunia orang panggil. Bukan dunia ni maknanya hak maksiat saja, tidak. Hak tidak maksiat pun dunia, kalau tidak ada kaitan dengan akhirat. Kalau ada kaitan dengan akhirat, itu orang panggil akhirat. Bukan makna kita cari dunia, tidak. Kita cari akhirat juga. Kita cari akhirat juga. Supaya dalam hadis dia sebutkan, maknanya kamu bagi sedekah sehingga kalau makanan hak kamu suap ke dalam mulut isteri kamu, hak tu pun jadi sedekah.
Mana kalau ada kaitan dengan akhirat, kalau tidak tak ada, sia-sia saja. Kalau tidak, kalau ada kaitan dengan akhirat, ada perhubungan dengan Allah, ingat Allah suruh, ingat perintah Allah, memang dia jadi akhirat dah tu. Walaupun dunia nampak makan bagi kesenangan, kemudahan, beli lembek, beli katil, kita kata dunia saja. Tapi kalau ada hak tadi, dia kira akhirat. Ini masalah istilah. Tidak ada hak kata akhirat ni akhirat selalu, tidak. Semua dalam dunia berlaku. Jadilah kamu anak akhirat. Anak akhirat ni hak tadilah. Yang ni, jadilah kamu orang yang beragama. Gitu. Orang yang beragama. Apabila beragama, maknanya segala tindak tanduk dia tu dikaitkan dengan akhirat, ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu jadi anak dunia. Hari ini adalah masa beramal, tidak ada sebarang perhitungan, tak ada siapa dia nak kira kita tu buat hari ini. Esok hanya ada perhitungan, tidak ada lagi amalan. Bukan masanya untuk kita buat kerja. Maksud besok tak, bila matilah. Hari ini ni maksudnya semasa hidup ni kita boleh lagi buat. Kalau kita sudah sakit dah pun boleh lagi nak beramal. Ucapan, baca doa, baca apa, itu pun amalan. Tidak kata amalan ini maknanya kena pergi buat kerja. Tidak. Selagi hidup kita boleh beramal, dan tak ada siapa dia nak hisap kita, nak hitung kita. Tak nampak tu, kira-kira tu tak nampak, tidak dibuka lagi. Tapi besok hanya ada perhitungan, tidak ada amalan. Mana bukan masa beramal lagi. Bimuzahzihi, ini Imam Bukhari nak cerita apa ni dalam ayat Quran itu ada muzahzihi. Apa makna muzahzihi? Maknanya menghindarkannya, menjauhkannya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Tidaklah kerana umur panjang itu maka dia akan terhindar daripada azab. Tidak. Lepas tu ni hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW garih. Dia buat sini payah nak nampak. Kalau dah ada dalam kitab ni, kitab kita ni, hak mana ada kitab boleh tengok datah tu, hasyiah datah, dia buat garis-garis lagu tu. Kalau ada kitab ni, kitab lain tak tahulah ada ke tak ada. Datah ni muka surat 950 datah. Baris yang ketiga, yang keempat tu. Dia ada buat garis lagu tu lah, garis dia nya. Iaitu dia buat dia garis petak, dia buat petak 4 segi. Lepas tu dia buat garis tengah. Hak garis tengah tu ini manusia. Hak garis tengah manusia. Tu ada. Lepas tu cabai kecil tengah-tengah tu, itu rintangan, halangan, masalah, peristiwa yang berlaku kepada seseorang manusia itu, terutama yang mengancam nyawanya. Tu mana hak garis-garis. Kalau ada kitab ni lah boleh tengok. Dia buat. Mana manusia berjalan, ni duduk berjalan. Lepas tu hak tengah tu, garis tengah tu dia sampai keluar daripada petok. Jadi manusia ni berjalan dalam hidup dia sini, tempat bahaya tu kira tu, tapi dia tidak tahu. Kadang-kadang mengancam nyawa. Maknanya malakul maut. Kalau kita kata malakul maut, duk perhati semua. Kira-kiranya berlaku aksiden, kita kata terlepas dia, tak mati lagi. Aksiden tu berapa ramai orang yang aksiden mati. Dia kena karan pula di rumah dia. Berapa ramai orang yang kena karan mati, tapi dia tak mati lagi. Lepas tu sah hak lain pula jumpa aksiden pula. Lepas tu sakit pula. Berapa ramai orang sakit lagu tu mati, tapi dia terlepas pula. Hak akan datang pula. Banyak perkara tu. Tetapi harapan dia, keinginan manusia dia lebih daripada jangka hayat dia. Itu makna sekeliling dia ni, sekeliling hak 4 segi tu, itu makna maut, ajal dia. Ajal dia tu tak boleh lari daripada itu. Manusia tu terkepung di dalam ajal dia, tak boleh lari daripada itu. Tetapi harapan dia, keinginan dia ni melebihi daripada umur dia. Itu manusia, sama ada baik atau tidak baik. Orang-orang yang tinggi fikiran dia rancang jauh. Kalau dia seorang pemimpin, siapa lepas mati dia 100 tahun, pengikut dia atau bangsa dia boleh berasa lagi hak dia buat.